Jadi pada pagi ini yang ada buku amalan dicintai Allah, alhamdulillah buku saya telah pun dijumpai. Mungkin anak-anak main terletak di mana-mana. Alhamdulillah pada pagi ini muka surat 17. Zikir Nabi Yunus alaihi salam. Semua ini adalah zikir-zikir yang kita berikrar dengan Allah, janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamat nanti, dia banyak hajat-hajat kita. Kadang kita nak sangat anak ataupun cucu. Anak kita dah berkahwin lama tak dapat anak, kita nazarlah dalam hati. Ya Allah, kalau dapat cucu nanti, mengandung anak saya nanti, nak sembelih kambing, nak jemput sahabat-sahabat jannah datang rumah, makan jamuan akikah. Kita niat dalam hati, kita pasang nazar. Nazar ni wajib ditunaikan lah. Kita nazar yang mudah-mudah lah. Kambing berapa je? Kambing ada yang murah 400 je, ada yang mahal sikit 1000, ada 1200. Jadi kita nazar lah macam Nabi Yunus ni. Dia sebenarnya dia nak lari daripada kaum dia. Kaum ni terlalu jahat. Lama dah dakwah, ajak kebaikan, ajak beriman kepada Allah. Tapi kaum dia terlalu jahat sampai hendak membunuh nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun merajuk nak lari daripada kaum dia. Apabila lari naik kapal, atas kapal tu terlalu berat. Nabi Yunus naik, kapal tu terlalu berat, tak boleh nak jalan. Sampai tenggelamlah separuh. Kata ni kenapa tak pernah jadi pun macam ni kan. Tak pernah jadi seumur hidup kapten ni. Kapal dia jadi berat, kapal yang besar jadi berat, tak boleh nak jalan. Lalu dia kata siapa orang yang mungkin dia kata istilahnya banyak dosa kot. Siapalah yang banyak dosa ni kan. Walaupun zaman tu orang tak beriman lagi, tapi orang Kristian pun dia ada yang beriman, berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Tu yang jadi khilaf di dalam perkataan PM kata remaja-remaja yang tak beriman, sedangkan Al-Quran sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Quran bagi tahu, Quran ni dia hebat, dia takkan cerita kebaikan orang-orang non-Muslim, orang Kristian dan sebagainya. Dia takkan cerita kebaikan-kebaikan orang yang tak ada agama. Kerana orang yang tak ada agama, yang tidak bertauhidkan Allah, dia tak ada pahala. Buatlah banyak mana pun kebaikan, sedekah banyak mana pun, Allah tak akan kira. Ya Allah kira innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tafsiran daripada surah Al-Kahfi itu menunjukkan penafsir, dia kata pemuda yang beriman ini dia tak nak kufur kepada Allah, melarikan diri ke dalam gua bersama dengan anjing-anjing mereka. Bapa ikut anjing, wallahu alam, Allah yang tahu. Dan 300 tahun ditidurkan di dalam gua itu, diselamatkan oleh raja yang zalim. Raja baru datang ke Rom, memerintahkan siapa yang beriman, kalau tak nak murtad, sila kembali ke agama asal mereka, iaitu agama Kristian. Jadi 7 pemuda ni, dia lari masuk dalam gua. Dia berlindung. Allah selamatkan dia, tidur selama 300 tahun. Keluar-keluar raja lain dah. Raja yang baik dah. Raja yang mungkin raja pun dah beriman kepada Allah, wallahu alam. Tetapi nak ceritanya 300 tahun. Nabi Yunus ni pun sama juga. Nabi Yunus ni dia lari daripada kaum dia nak bunuh nabi-nabi utusan Allah. Dia merajuk, dia lari, nak lari ke mana wallahu alam, naik kapal. Tiba-tiba kapal tersebut
tidak dapat berlayar kerana ada manusia yang berat sangat. Lalu dia undi sekali jatuh kepada Nabi Yunus. Undi tak percaya lagi. Ni Nabi Yunus ni orang kenal dia. Dia berdakwah di serata kampung, serata daerah, serata negeri masa tu dia dah diutus oleh Allah sebagai Rasul. Orang kenal dia ni, orang baik-baik ni. Tengok watak wajah dia pun orang baik-baik ni. Takkanlah orang baik macam ni. Kapal, naik atas kapal pun tak boleh jalan. Rupanya ada kebaikan dia. Setiap kejadian, setiap yang berlaku itu ada hikmah dia. Walaupun kita aksiden hancur tapi kita selamat, ada hikmah dia. Dapat kereta baru, dulu pakai Mercedes buruk je, tiba-tiba dapat wildfire baru. Macam Nabi Yunus ni. Dia di 3 kali berturut-turut undi jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, lalu dicampakkannya ke laut. Ikan yang besar, ikan paus sudah tunggu dia di tepi kapal yang besar, ditelan oleh ikan paus ataupun ikan, nama bahasa Arab ikan nun ni tak tahulah maksud apa, Allah Subhanahu Taala yang Maha mengetahui. Ikan paus ni telan dia selama 40 hari 40 malam duduk di dalam perut ikan. Lalu banyak istighfar lain yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi Yunus alaihissalam, tapi tak mujarab. Lalu dia istighfar, dia akui. Ini yang hebat kita ni. Istighfar kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita. Bukan kita istighfar, astaghfirullahalazim, aku tak ada dosa, aku tak ada dosa. Aku ni orang maksum, Masya Allah, tabarakallah. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun masih lagi sombong, Masya Allah. Kita ni, ya Allah, aku tak ada dosa, aku manusia baik, ya Allah. Wa akbar. Apa salahnya kita akui la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkanmu, ya Allah. Kita ikrar ni, subhanak. Subhanak ni, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Sebab tu doa ni, doa Nabi Adam bersama dekat-dekat aja. Dia dicampakkan ke atas dunia, terbang daripada syurga akhirat. Terbang daripada akhirat. Telanjang bulat, pakaian syurga dilucutkan oleh Allah bersama isterinya Hawa. InsyaAllah tabarakallah. Apabila dia makan saja buah khuld, buah yang kekal dalam syurga. Syurga itu pun nama khuld. Buah tu pun buah khuld. Nama buah syurga. Nama syurga tu dia ambil daripada pokok khuld, sebenarnya kekal abadi. Syurga ni tempat yang kekal abadi. Maka buah tu nama sempena dengan nama syurga, buah khuld. Syaitan kata kalau sebenarnya Allah ni nak tipu engkau je. Kalau engkau makan buah ni, kau akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Dia putar belik. Allah kata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ni. Dekat pun tak boleh. Ni usahakan makan. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekat dengan perbuatan zina. Dekat pun tak boleh. InsyaAllah. Sebab tu syaitan kata, Allah nak keluarkan kamu daripada syurga. Kamu tak makan, kamu akan dikeluarkan daripada syurga. Sedangkan Allah kata, jangan kamu dekat pokok ni, kamu akan binasa, kamu akan ditendang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkeluar daripada syurga. Makan sahaja sakit leher, ya Allah. Sehingga ulama sebut dalam tafsir, sehingga kerongkong ni nak membezakan lelaki dan wanita. Wanita ni tak ada tulang kerongkong, halqum. Jadi Nabi Adam makan tu sampai terkeluar ni. Terkeluar kerongkong dia, membezakan lelaki dan wanita. Masya Allah. Terlekat
Minta maaf. Hari ni laptop tak boleh nak guna sebab wifi wifi tak ada line, tak tahulah kenapa. Sebaik ada line. Jadi apabila ditendang, makan je, terlucut pakaian, terbang, angin macam cerita Piramli. Dia kata jangan bunuh sesama Islam. Dia bunuh-bunuh. Kemudian dia jadi angkuh, dia jadi raja, dia pergi, semasa aku bongkok dulu, engkau tak nak sanjung aku, tak nak, kau hina aku, macam-macam, aku dah cantik-cantik lawa macam ni, pakai macam raja, dah kaya macam raja, kau sanjung aku. Dia bunuh penjahat-penjahat yang dengki dengan dia. Dia nak rampas wanita bekas kekasihnya yang telah dimiliki oleh penjahat-penjahat. Maka dia berbunuhan sesama sendiri, maka bertiuplah kencang angin, terlucut pakaian-pakaiannya menjadi syaitan, menjadi orang minyak. Cerita orang minyak lah. Tapi Nabi Adam alaihissalam terkeluar daripada syurga, dibawa angin kencang, jatuh, ada di India, ada di Mekah. Laut, nak cerita besarnya Nabi Adam, laut ni sampai buku sakat betis sahaja. Laut ni sampai di betis sahaja. Tinggi besarnya ahli syurga, Masya Allah. Sebab syurga, tanah lot syurga, satu lot seluas langit dan bumi, Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu orang mesti besar. Nabi Adam alaihissalam diciptakan begitu besar, laut yang begitu dalam sampai di betis ada. Kata sampai di buku lali, Masya Allah, tabarakallah. Begitu hebat. Nak bertemu di Mekah, berjalan kaki. Allah. Dia baca doa, menangis kepada Allah. Allah larang jangan dekat pokok tu, dia buat kesalahan. Memakan pokok buah tersebut. Dan baca doa, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tak ampun dosa aku ya Allah, kalau engkau tak ampunkan dosa-dosa aku dan isteri aku ni ya Allah, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebab tu zalim ni adalah perkara perlakuan orang-orang Islam yang akan membinasakan diri mereka sendiri. Contoh, kita zalim, kita ni tak, kadang-kadang tinggal salat fardu, anak-anak kita tinggal salat fardu, kadang-kadang puasa Ramadan, ala kesian anak balik kerja, penat-penat makan depan kita, tak kisah pun. Allahu Akbar. Sebenarnya kita ni termasuk golongan yang zalim. Zalim kepada diri sendiri. Kita tinggal satu solat, berapa juta hari duduk di dalam neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu Akbar. Zalimnya kita, zalim. Sebab itu dia panggil, jikalau engkau tidak mengampunkan dosa-dosaku ya Allah, aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Sebab itu doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan melainkanmu yang berhak kami sembah, melainkanmu ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni, kata Nabi Yunus alaihissalam, minaz zalimin, tergolong dari kalangan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ni melari daripada tugas. Seperti askar melari daripada tugas. Askar yang ditugaskan menjaga sempadan tiba-tiba lari daripada tugas di perbatasan, pun termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sebab itu zalim ini, kita ingat bunuh orang zalim kau ni. Memang zalim, memang betul pun. Bunuh orang, selagi kau tidak bertaubat, kau termasuk daripada golongan orang-orang yang zalim. Zalim ini adalah membinasakan diri.
yang terlepas daripada perbuatan-perbuatan zalim menjadi baik, dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kita sombong, tak mau bertaubat kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dekat neraka barulah nak menangis, baru nak bertaubat. Di dalam dunia ini bersukaria, tak ingat mati. Ya Allahu Akbar. Tak mau berzikir, tak mau baca Quran, tak mau duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Sedangkan Nabi sebut, kalau kamu bertemu dengan majlis ilmu, singgahlah, duduklah. Ya Allah, kerana ini adalah raudatun min riyadil jannah. Ahli syurga nak masuk syurga, dia belajar-belajar duduk dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga. Suatu taman yang sangat menenangkan, Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk dalam majlis ilmu pun mendapat suatu ketenangan yang tak dapat di tempat lain. Masya Allah, dengan istighfarnya, dengan istighfar Nabi Yunus alaihi salam, zikir Nabi Yunus alaihi salam, bebas dari kesulitan. Kita ni sebenarnya perangai kita ni, kita tengok kereta orang lain rosak, kita berhenti, kita bagi segena, kita letak kon jauh-jauh sikit, kita bagi lori langgar kereta kita. Kereta rosak kat depan, kita tolong pergi tanyalah. Kalau tak nak bantu pun kita pergi tanya, kenapa bang? Kenapa kereta bang rosak apa? Tengok tayar pamcit pecah. InsyaAllah, saya minggu lepas balik Jerantut. Sebab kita biasa tengok kereta orang rosak, kita berhenti, motor Grab ke apa ke, kita biasa tengok. Kita biasa pergi tanya, kita biasa tolong buka tayar, Masya Allah. Saya pernah, dengan keadaan saya tak sihat, pakcik tu nak tukar tayar, tepi highway, saya tolong tukarkan tayar dia. Ya Allah, seronoknya dia, sebab dia tak larat. Saya hari tu kencing manis, nak pulas skru pun tak boleh, Masya Allah. Jack, dah terangkat tayar, nak pulas skru tak boleh, pijak pun tak mahu, kita dah kurus, badan dah ringan, Masya Allah, tabarakallah, tak mahu dia. Sekali dalam hati saya doa, ya Allah, bantuan ya Allah. Sekali, datanglah truk petugas highway, peronda highway, datang, saya terlepas. Saya panggil macam ni, dia reverse balik. Reverse balik, dia tanya, saya tanya dia, ada pump tak? Tayar spare saya tak ada angin. Dia, tak apa. Nanti dia reverse balik, dia parking sebelah kereta saya, dia pump tayar, dia tolong buka. Saya kata, uish, pijak macam tu saya pun tak boleh. 12 kaki saya pijak, spana tu tak mahu dia. Rupanya badan saya terlalu ringan, Masya Allah. Badan dia pemuda kah. Jadi, kita suka membantu orang. Allah suka bantu kita. Sebab tu kita ni, kita jangan kedekut untuk bantu orang. Kita doakan. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina wal mazlumina fi Palestin khususan fi Gaza. Ya Allah, tolong kami, tolong mereka. Kita doa. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah rakyat Palestin khususnya di Gaza. Allahumma ansurna, tolong kami ya Allah. Wansur ikhwanana al-mujahidin. Tolong saudara mara kami mujahidin di Palestin Gaza, dan juga orang-orang yang mazlumi, yang dizalimi, dan juga orang-orang yang disakiti. Ya Allah, bantulah ya Allah mereka. Kita doa pun kita dah membantu, kerana ad-du'a usilahul mu'min. Doa ni adalah senjata bagi orang yang beriman. Masya Allah. Kita doa ni nampak macam lekeh. Kita doa ramai-ramai. Ya Allah. Kadang-kadang Mahizin nyanyi. Barakallah alaikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah. Barakallah. Panggil Ustaz Zin, baca doa pengantin, Masya Allah. Saya baca doa pengantin mudah aja, baca macam tu. Ya Allah, berkatilah mereka berdua, pelamin di atas pelamin mereka berdua kekal sehingga anak cucu. Barakallah. Tapi hari tu saya tak ada suara pergi
pengurusi kita kata, "Ustaz pergilah selawat ke apa ke." Saya kata, "Minta maaf saya tak ada suara itu. Saya tak boleh sebab apa? Hari tu tak sihat. Tak boleh nak nyanyilah, tak boleh nak berselawat. Minta maaf lah. Tapi bila-bila nanti insya-Allah saya azam nak juga alunkan selawat Mahir Zain." Sempena dengan nama saya, Mahir tu bukan saya, Zain saya. Jadi insya-Allah masa pun dah nak tamat. Jadi insya-Allah sikit lagi kita baca doa ni. Boleh ingat tak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak kami sembahi, ibadahi, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni zalim ya Allah, zalim ya Allah. Melari daripada tugas penyebar. Kita ni janganlah sikit-sikit koyak, sikit-sikit koyak. Kita ni orang yang beriman, kuatlah sikit. Anak lemah kita pun koyak. Anak kita susah nak bersalin, kita minta, imam tolong buat solat hajat untuk anak saya, susah nak bersalin. Ayah saudara mara kita nazak minta solat hajat, ya Allah pun mudahkanlah pemergian ataupun hidupkanlah dia kalau belum sampai ajal ya Allah. Doa solat hajat, minta ustaz tolong solat hajat anak saya ni, lama tak dapat anak, dah berkahwin lama, tak dapat cucu lagi saya ni ustaz. Allah lah RM10, RM20. Lah jangan kedekut sangat. Nabi sebut dawu mardakum bis sadaqah. Ubati penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Kita niat sedekah lah pada ustaz tu, takkanlah suruh dia macam-macam. Kita nak bagi sedekah RM10 pun kedekut, ya Allah. Sedangkan sedekah itu sebenarnya ubat yang paling mujarab. Dengar, Masya Allah. Banyak sedekah. Sebab tu grup YBIM, grup JNI, grup mana-mana lah. Terlalu hebat grup JNI ni, ya Allah. Orangnya ramah tamah. Macam adik-beradik saya sendiri, saling menghadiah. Masya Allah. Saya seronok duduk dalam grup. Masya Allah, tabarakallah. Kita doa ni, kita tersepit, kita duduk. Kadang-kadang kita ni ditimpa musibah yang tak dijangka-jangka. Kita selawat ni. Kita istighfar Nabi Yunus. Dia panggil istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Ikrar Nabi Yunus. Nabi Yunus mungkin dalam hati dia kata, ya Allah, aku ni zalim, lepas ni aku nak teruskan dakwah aku. Kita niat balik, azam balik. Apa yang kita terlepas tu, niat azam balik. Ya Allah, kau bagi hidayat aku, cuma ajak je mereka beriman. Mereka tak nak beriman pun tak apa. 900 tahun. Ada dalam 99 orang ataupun 100 orang yang beriman. Tak apalah. Kita teruskan. Kita ajak orang. Kita pun kata. Atau imam ajak orang. Doa orang, dia pun, anak-anak dia pun sama, tak jadi apa pun. Ada yang tak beriman bagai Nabi Nuh alaihi salam, anak-anak isteri semua derhaka. Nabi Lut alaihi salam yang suka kepada wanita, yang suka kepada lelaki, jemaah dia ataupun umat dia yang jahat, suka berzina dengan sesama jenis. Masya Allah, tabarakallah. Suka berliwat sesama jenis. Anak-anak mereka pun sama. Anak-anak Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi salam bersama. Tak nak, marilah anak. Naik atas kapal ni, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam kata, naiklah atas kapal. Bukit pun akan tenggelam, tak akan selamat. Ombak yang besar tak akan selamat. Tak apa. Qala sa'awi ilal jabal. Masuk. Aku nak naik bukit lagi tinggi. Rupanya bukit masa tu tinggi pun tenggelam, banjir yang paling dahsyat kerana penderhakaan kepada Allah. Umat Nabi Nuh alaihi salam bermaksiat, tak mahu beriman kepada Allah, tak mahu melawan lagi Nabi Nuh alaihi salam. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu kita ni mengaku dengan Allah, kita ni zalim ya Allah. Banyak perkara yang kita buat zalim ya Allah. Masjid pun
tak nak pergi, zalim kita ya Allah. Orang lelaki kena pergi masjid, solat berjemaah di masjid. Di masjid tu jumpa kawan-kawan kita seronoknya bersembang-sembang, panjang lagi umur, Masya Allah. Sebab tu kita ni orang yang senyap, solat pun bisu, cepat mati kita. Sebab tu solat baca Quran, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Quran dalam solat kuat pun umur lagi panjang, Masya Allah. Imam-imam Mekah mana ada mati lagi, ya Allah. Mana ada penyakit yang ganjil-ganjil. Orang hebat, berjuta jemaah haji datang ke Masjidil Haram, diimamkan oleh imam-imam yang hebat ini, dipanjangkan umur, disihatkan badan. Sebab tu kita jangan kedekut dengan suara kita. Suara kita ni zalim sebab kita memekik kepada anak kita perkara-perkara yang tidak dipekik semasa anak kita meninggalkan syarat, semasa anak kita berbuat kejahatan dan sebagainya, kita tak pernah memekik. Tetapi perkara-perkara yang remeh, tak mandi, kita pekik sampai jiran sebelah mandi, pergi mandilah dengan pekikan kita, ya Allahu Akbar. Tapi semayang kedekut tak hidup masin, dengan keadaan malasnya, ya Allah kita ni nak sebut nama Allah, Allahu Akbar pun malas kita. Jangan jadi insan yang pemalas dengan Allah. Nanti Allah malas nak layan kita. Tapi Allah ni hebat. Kita jahat macam mana, bunuhlah 10 orang ataupun 100 orang. Kita bertaubat. Allah suka pada kita. Masya Allah. Allah ni terlalu baik. Kalau kita doa nangis, ya Allah kau terlalu baik dengan aku. Ya Allah, doa aku semua kau kabulkan. Yang belum dikabulkan masa mati dan akhirat saja yang belum diterima olehmu. Yang lain semua, ya Allah, rumah semua, kereta mewah semua, ya Allah. Rezeki yang tidak putus-putus. Rezeki yang melimpah ruah. Anak-anak bank in 1,200. Ada yang bank in RM50 pun tak apalah. Kita tak minta pun. RM50 pun banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. RM1 pun Allah boleh ganti 700 kalau RM50. Masya Allah. Bagi kepada ibu dan ayah, bapa saudara, mak saudara kita yang banyak berjasa. Kita ni kadang-kadang balik kampung, jumpalah sahabat-sahabat ibu ayah kita. Lama mereka rindukan kita sebenarnya. Terbalik kita jumpa dengan sahabat-sahabat ayah kita. Anak-anak sahabat ayah kita ke dulu kecil-kecil kita pergi, sekarang dah beranak pinak, dah dapat cucu, Masya Allah. Kita sekarang ni, dulu kita rasa, aku ni belum tua lagi. Masya Allah, kita sebenarnya kita dah tua dah separuh abad. 50, saya dah 52. Separuh abad. Masya Allah, tabarakallah. Kita ziarah-ziarah rakan-rakan anak-anak sahabat ayah kita, sahabat mak kita, guru-guru ngaji, anak-anak guru-guru ngaji kita. Guru ngaji kita dekat kampung dulu dah meninggal lama dah. Raya kita pergi ziarah, dia kata, siapa ni? Mak Zin Junu. Allah, seronoknya dapat jumpa, dia kata, Masya Allah. Tok Imam kau sekarang ya. Kau dulu jahat. Dia cerita, kau dulu jahat, ya Allah. Siapa tak tahu Mak Zin Junuh dulu, ya Allah. Allahu Akbar. Dia pun seronok dapat jumpa kita, Masya Allah. Tapi insya Allah lah. Jadi kita ni ingatlah, masa kita tersepit, terdesak tu, kita doa kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak ucap, banyak istighfar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zin Junuh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini, dan kita sama-samalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang menghadapi berbagai penyakit dan juga yang memohon doa-doa khusus untuk mereka, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Al-Fadil Ustaz atas tazkirah ringkas dengan menggunakan buku daripada amalan yang dicintai Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu
Contohnya tadi, bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam urusan kita, untuk kita terus mencapai kebaikan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan panduan dan amalan seharian kita, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemanur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus istiqamah bersama-sama dengan Gemanur Iman. Dan juga ingin saya war-warkan untuk majlis khas pada pagi besok, iaitu pada kuliah subuh pagi esok, iaitu jemputan majlis bacaan Yasin khas untuk pelajar-pelajar SPM dan UPKK bersama dengan Gema Nur Iman di kuliah subuh pagi esok. Jadi kepada yang ingin memberi nama, sama ada anak, cucu, saudara mara, untuk sama-sama kita doakan bagi program ini, mudah-mudahan mereka diberi kelapangan, diberi kemudahan dalam peperiksaan, dapat menjawab soalan dengan jaya ni, insya-Allah. Kuliah kita seterusnya, Ustaz pun dah ada di talian, iaitu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Maktar, iaitu tajuk Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu buku yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman. Kita akan bersama Ustaz seterusnya, dan mohon Ustaz Muhammad Zain Juno untuk menutup kuliah subuh dengan memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah yang Maha Agung, wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Assalamualaikum semua.